YouTube ke sana? Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, terima kasih buat yang menonton live kita pada pagi ini. Julung kalinya Putra Medcast Studios membawakan kepada anda sesi live bersama pakar-pakar perubatan yang akan membincangkan tentang isu-isu perubatan semasa yang berkait rapat dengan kita, mungkin pengamal perubatan dan juga masyarakat itself, masyarakat sendiri. Okay, baiklah. So pada pagi ini kita punya live adalah berkenaan dengan satu tajuk yang agak menarik bagi saya, iaitu remaja bunuh diri, kenali, fahami, atasi. Sebelum saya meneruskan sesi perbincangan kita pada pagi ini, saya nak sentuh sikitlah mengenai apa sebenarnya tajuk yang kami bawakan ni. Jadi tajuk yang kami bawakan ni berkait rapat dengan satu event ataupun satu tarikh yang baru saja berlalu, iaitu World Suicide Prevention Day ataupun Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia yang baru saja berlalu pada 10 September hari itu. Jadi baiklah, World Suicide Prevention Day ni adalah sebenarnya inisiatif dari International Association for Suicide Prevention yang juga turut disokong oleh World Health Organization ataupun WHO lah secara umumnya. Baiklah, jadi hari pencegahan bunuh diri ni akan dilakukan setiap tahun pada 10 September adalah untuk create awareness ataupun meningkatkan kita punya pengetahuan mengenai betapa pentingnya untuk mencegah kegiatan bunuh diri. Dan macam yang kita tahu, kegiatan bunuh diri ni sangat berkait rapat dengan kesihatan mental. Jadi pada pagi ini kami bawakan kepada anda pakar psikiatri daripada Universiti Putra Malaysia, Dr. Rahimah Dahlan. Okey, serba sedikit mengenai kita punya panel pada pagi ini. Beliau menerima ijazah sarjana muda dalam bidang perubatan dan juga pembedahan dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan seterusnya beliau melanjutkan kepakaran dalam bidang Master of Medicine in Psychiatry di UKM. Dan beliau juga adalah fellow kepada Child and Adolescent Psychiatry, bidang psikiatri kanak-kanak dan juga remaja. Dan kini berkhidmat sebagai pakar perunding psikiatri kanak-kanak dan remaja dan juga pensyarah perubatan dalam bidang psikiatri di Universiti Putra Malaysia. Jadi Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudari Aisyah. Ya, Doktor sihat pagi ni? Alhamdulillah sihat. Terima kasih banyak-banyak terima kasih banyak kepada Dr. Rahimah kerana sudi luangkan weekend dengan kami semua untuk create awareness lah saya kira mengenai kegiatan bunuh diri dalam kalangan remaja. Okey, baiklah. Jadi pada pagi ini apa yang akan berlaku adalah kita akan mulakan dengan sesi perbincangan bersama pakar mengenai topik yang kita bawakan pada hari ini. Dan sesi perbincangan pada hari ini insyaAllah secara tentatifnya kita akan adakan dalam 3 segmen lah. So setelah habis 3 segmen tersebut, jika ada persoalan dalam kalangan penonton yang tidak terjawab dalam 3 segmen ini, para penonton boleh meletakkan soalan anda di ruangan komen dan insyaAllah kami akan lontarkan soalan tersebut pada panel dan kami akan cuba jawablah accordingly. Okey, baiklah. Jadi kita boleh mulakan sesi perbincangan kita pada pagi ini insyaAllah. Okey, so kembali kepada tajuk kita pada hari ini, remaja dan bunuh diri, kenali, fahami, atasi. So sebenarnya tajuk ni kita dah bawa penonton untuk tengok apa skop perbincangan kita pada hari ini. Kita mulakan dengan kenali dulu apa itu masalah bunuh diri dalam kalangan remaja. So secara statistiknya yang dikeluarkan oleh WHO, punca kematian nombor 2 yang tertinggi di dunia adalah disebabkan oleh kegiatan bunuh diri. Dan antara golongan umur yang paling banyak terlibat dalam kegiatan ini adalah daripada berumur 15 tahun hingga 29 tahun. Dan kematian yang berpunca daripada bunuh diri juga menyebabkan kematian lebih 800,000 kematian pada setiap tahun di dunia. So betapa seriusnya masalah ni, kalau kita lihat daripada segi statistik pun begitu banyak. Maksudnya dia dah top 3 of cause of death di dunia. So saya suka untuk saya bincangkan dengan doktor untuk kita sama-sama kenali kenapa masalah ini begitu serius dan betapa adakah masalah ini membawa bebanan kepada sektor kesihatan sendiri. So doktor silakan. Okey.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Putra Medcast, terutamanya Aisyah, Zaid dan rakan-rakan yang berusaha bersungguh-sungguh untuk menjayakan aktiviti promosi kesihatan di Fakulti Perubatan dan juga HPUPM. Dan saya harapkan semoga usaha kita yang sedikit ni mendapat keberkatan daripada Allah dalam membantu golongan-golongan yang memerlukan, dan kita harapkan juga dan saya ingin berkongsi sedikit ilmu dan juga pengalaman dalam pengendalian remaja-remaja yang mempunyai tingkah laku bunuh diri. Okey, jadi seperti yang Aisyah maklumkan tadi, of course sebelum kita nak kata kita nak cegah sesuatu, sebelum kita nak tahu mengapa, kita mesti tahu dulu kenapa. Kita mesti tahu dulu, kita kena kenal dulu, kita kena faham dan baru kita boleh bercakap soal macam mana nak atasi, macam mana nak cegah. Okey, jadi saya mulakan perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan macam mana nak kenal Jadi mungkin kita mulakan dulu dengan remaja ni siapa sebenarnya? Okay, kalau menurut WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, remaja ni tergolong dalam mereka yang berumur dalam lingkungan 10 hingga 19 tahun. Okay, dan bunuh diri pula bermaksud satu tindakan yang diambil untuk menamatkan nyawa sendiri sehingga menyebabkan kematian. Dan apabila perbuatan tersebut gagal, ianya dipanggil cubaan bunuh diri. Dan tingkah laku bunuh diri dia meliputi bukan hanya idea, fikiran bunuh diri ataupun suicidal ideation, malahan rancangan untuk bunuh diri dan juga cubaan untuk bunuh diri. Okey, dan sedikit fakta berkaitan dengan bunuh diri, sebab kalau kita tak bercakap berkaitan fakta, kita mungkin tidak tahu betapa seriusnya, betapa merisaukan perkara yang berlaku bukan hanya di Malaysia, malah di seluruh dunia. Okey, sekali lagi saya ulang semula Pertubuhan Kesihatan Sedunia melaporkan kes bunuh diri antara 10 penyebab utama kematian di dunia. Dan ini merupakan punca kedua kematian dalam kalangan remaja dan belia berusia antara 15 ke 29 tahun. Dan dianggarkan setiap satu nyawa yang terkorban tu dia memberikan impak bukan hanya dari sudut emosi, sosial dan ekonomi kepada 20 ahli keluarga ataupun rakan yang terdekat. Okay. Dan di Malaysia juga tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan menunjukkan terdapat peningkatan dari segi aliran tingkah laku bunuh diri, iaitu sebanyak 10% berbanding lebih kurang 7.9 atau 8% pada 2012. Dan cubaan ke arah itu ni berlaku dalam kalangan remaja yang berumur 13 hingga 17 tahun. Okay, jadi sangat menakutkan dan risiko membunuh diri dalam kalangan pelajar sekolah pula makin membimbangkan apabila kita dapati remaja seawal usia 13 tahun, Form 1, disahkan mempunyai kecenderungan ataupun merancang untuk melakukan cubaan bunuh diri. Okay, jadi satu dalam setiap remaja melalui fasa kemurungan pula, 11% dia ada fikiran untuk bunuh diri, 9% merancang, manakala 10% pula ada cubaan membunuh diri. Dan kita lebih bimbang berkaitan pandemik COVID, para pengkaji di seluruh dunia menjangkakan kemungkinan berlakunya peningkatan tingkah laku bunuh diri berdasarkan pengalaman pandemik-pandemik pada zaman-zaman sebelumnya. Okey, Aisyah? Okey, baiklah. Jadi kita dah kenal sedikit mengenai apa itu masalah bunuh diri dan juga apa signifikan masalah bunuh diri ni dalam kalangan remaja, bukan sahaja di Malaysia, malahan di seluruh dunia. Okey, jadi kita teruskan kepada segmennya seterusnya, iaitu fahami apa itu masalah remaja dan juga bunuh diri. Daripada segi fahami ni kita nak tahu apa punca yang menyebabkan remaja-remaja ni cenderung untuk mempunyai fikiran untuk membunuh diri ataupun ideation ataupun cubaan teruslah untuk membunuh diri. Dan juga kita nak tahu apa tanda-tanda yang kita boleh identify, yang kita boleh kenal pasti dalam kalangan bukan sahaja remaja, malah sesiapa pun untuk mereka ada cubaan ataupun ada fikiran untuk membunuh diri. Dan ada juga yang tanya dekat saya sebenarnya, doktor, macam mana kami nak faham orang-orang yang ada masalah untuk cenderung bunuh diri ni, dan macam mana kami nak
bantu mereka. So saya kira ini semua kita boleh bincangkan dalam fahamilah apa itu masalah bunuh diri. So silakan doktor. Okey, banyak juga soalan dekat dalam satu segmen ya. Okey. Jadi okey, tak apa. Sebelum tu kita kena tahu juga kenapa waktu remaja ni pula menjadi faktor risiko dia ya. Kenapa tidak mereka yang lebih dewasa atau kenapa tidak mereka yang mungkin lebih umur yang di peringkat bawah, lebih muda. Okey, seperti yang kita semua tahu kita perlu faham peringkat perkembangan remaja ya, peringkat perkembangan bagaimana perkembangan fizikal mereka, perkembangan emosi, psikososial, okey, dan juga perkembangan dari sudut kognitif. Okey, jadi dalam peringkat psikososial merupakan satu remaja ni merupakan peringkat dalam pembentukan identiti. Jadi dalam peringkat pembentukan identiti ni mereka seolah-olahnya mengalami satu kesulitan, ada setengah-setengahnya yang mempunyai faktor risiko yang akan saya ceritakan kemudian nanti, sebab ianya merupakan zaman di mana peralihan usia antara kanak-kanak ke arah dewasa, yang di mana sekiranya terdapat faktor risiko menyebabkan mereka cenderung untuk melakukan atau berkelakuan terlalu ekstrim, kita panggil externalizing, ataupun terlalu diam, internalizing. Dan kegagalan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam tempoh membentuk peribadi ini, termasuklah tanpa sokongan ibu bapa serta faktor-faktor risiko yang lain, mereka mula merasakan diri mereka kosong dan berbeza daripada orang lain. Dan hal ini boleh mendorong remaja untuk melakukan tindak balas berunsur kerosakan seperti mencederakan diri sendiri, serta bersikap impulsif, mudah terdorong. Sekaligus cenderung untuk melakukan perkara-perkara yang di luar batasan dengan hanya sedikit provokasi atau kekecewaan. Okey, jadi perkembangan psikososial remaja yang melibatkan perubahan dari sudut fizikal, kognitif, emosi dan sosial ni perlu kita tahu, perlu kita faham. Okey, jadi termasuklah perubahan terhadap penampilan badan dan fizikal. Okey, dan kenapa ia penting untuk mereka dimaklumkan, difahami, sebab perubahan-perubahan ini akan menimbulkan banyak kekeliruan dan mereka mula memikirkan berkaitan dengan image diri, bagaimana untuk menepati ataupun suit dalam kumpulan remaja yang kadang-kadang sekarang ni mungkin sedikit berbeza daripada remaja-remaja terdahulu. Okey, termasuklah perubahan hormon yang juga turut menyumbang kepada perilaku impulsif dan sikap untuk suka mengambil risiko. Okey, dan yang ketiga iaitu perkembangan otak remaja yang kita kira masih under construction, yang masih belum terbentuk sepenuhnya. Seperti yang kita tahu yang proses perkembangan otak remaja termasuklah proses pruning bermula daripada bahagian otak belakang dan berakhir di bahagian otak depan ataupun prefrontal cortex. Okay? Dan kita tahu yang prefrontal cortex ni adalah bahagian otak yang kita panggil otak rasional, yang mampu mengatur kemampuan untuk membuat sesuatu keputusan. Jadi fungsinya juga termasuk untuk merancang dan memikirkan akibat sesuatu tindakan, bantu dari sudut macam mana seseorang individu itu untuk menyelesaikan masalah dan mengendalikan kawalan-kawalan impuls. Okey, jadi perubahan pada bahagian ni biasanya akan berlanjutan sehingga peringkat umur 20-an. Okay, jadi kerana prefrontal cortex ni masih dalam proses perkembangan di kalangan remaja, jadi remaja ni dia mungkin ada masalah nak kendalikan bahagian otak tersebut secara matang. Jadi dekat sini dia masih lagi menggunakan bahagian otak emosi atau amigdala dalam nak membuatkan keputusan, nak menyelesaikan masalah. Dan amigdala ni, otak emosi ni yang kedua ni, dia lebih dikaitkan dengan keputusan-keputusan yang lebih beremosi, yang lebih impulsif, yang lebih agresif dan mungkin lebih mengikut naluri. Okey, jadi kita kena faham sekarang yang tindakan kebanyakan remaja, mereka lebih banyak dipandu oleh amigdala yang lebih bersifat emosional, lebih bersifat reaktif dan kurang penggunaan otak rasional iaitu otak prefrontal cortex yang lebih bijaksana dalam menguruskan sesuatu perkara dan lebih logik. Okey, jadi berdasarkan tahap perkembangan otak tu kita lebih fahamlah kenapa remaja ni dia lebih cenderung untuk satunya dia bertindak berdasarkan dorongan hati. Okey, mungkin ada salah membaca atau salah mengertikan isyarat-isyarat emosi sosial. Jadi ini boleh menimbulkan kekeliruan, boleh menimbulkan masalah dari sudut yang selalu kita faham kan bila keluar, bila ada dari sudut interpersonal relationship dengan rakan-rakan. Jadi selalu menimbulkan kekeliruan di situ. Okey, dan mungkin mudah terlibat dalam
kegiatan-kegiatan yang berisiko, lomba motor ataupun masalah penyalahkegunaan dada dan sebagainya, terlibat Masalah dalam sosial. kumpulan-kumpulan sosial, berkelahi, dan sebab mereka cenderung untuk tidak berfikir sebelum bertindak. Okey, dan kadang-kadang tak berhenti, tidak mempertimbangkan konsekuensi daripada akibat tindakan daripada apa yang mereka lakukan. Okey, jadi kadang-kadang dan perkara-perkara beginilah yang menjadikan kenapa mereka lebih cenderung untuk mempunyai masalah dari sudut kesihatan mental dan kecenderungan untuk mencederakan diri sendiri. Bagaimanapun, kebanyakan individu, banyak je remaja-remaja ni yang berjaya menyelesaikan krisis identiti dengan cara yang agak konsisten dengan image diri. Okay? Mereka ni mempunyai sikap yang positif, bertingkah laku seiring dengan matlamat dan nilai masyarakat. Sebab itulah peranan ibu bapa, peranan guru, peranan rakan sebaya dan masyarakat di persekitaran kita ni amat penting bagi menyelesaikan krisis identiti remaja. Namun sekiranya disebabkan oleh faktor-faktor risiko yang dikelilingi oleh remaja berkenaan menyebabkan kegagalan untuk beliau memperolehi identiti yang positif, maka wujudlah kekeliruan dan kekecewaan. Jadi remaja ni dia tak dapat menilai dah yang mana buruk, yang mana baik, dan mulalah melakukan pelbagai salah laku atau cenderung kepada masalah kesihatan mental. Jadi apa punca dia? Apa punca yang menyebabkan tingkah laku bunuh diri ni? Terdapat pelbagai sebab. Antaranya kesukaran untuk seseorang individu atau remaja tu, dia nak luahkan dengan perkataan. Dan dia nak ubah fikiran atau perasaan yang tak kelihatan. Mungkin ada banyak invisible thoughts yang fikiran-fikiran negatif dalaman dia, tapi dia nak ubahkan kepada sesuatu yang boleh dilihat, sesuatu yang boleh dirasa, yang lebih bersifat fizikal, seperti mengkiris pergelangan tangan dan sebagainya. Dia mengubah sesuatu yang dia tak dapat lihat, invisible thoughts dia, ataupun kesakitan emosi yang terlampau dalam, pergi kepada satu yang lebih fizikal. Tujuan dia nak kurangkan, dia nak kurangkan emosi, dia nak kurangkan pemikiran yang keterlaluan. Macam kita panggil apa? Overwhelming emotional feelings. Dan dengan mencederakan diri sendiri, dia rasa yang dia berada di dalam kawalan sendiri. Sebab selama ni dia mungkin tidak dapat mengawal diri sendiri. Mungkin berada dalam satu keluarga yang porak-peranda, yang tidak mempedulikan emosi dia, yang sangat dismissing, emotionally invalidating terutamanya, ataupun melepaskan diri daripada memory trauma yang mungkin berlaku pada peringkat awal perkembangan kanak-kanak, sejarah hidup kanak-kanak yang trauma disebabkan oleh pengabaian, penderaan sama ada fizikal, emosi atau seksual, ataupun dibuli sewaktu bersekolah. Jadi sebenarnya kalau kita selidik, kalau saya pernahlah pengalaman bertanya mereka yang mempunyai tindakan mencederakan diri, berhasrat untuk bunuh diri, sebenarnya di sebalik tingkah laku dan cubaan bunuh diri ni, mereka berhasrat sangat-sangat yang tindakan tu sebenarnya dapat melegakan perasaan negatif dan derita emosi yang dialami. Dia sebenarnya dia nak selesaikan kesukaran hubungan interpersonal yang melibatkan rakan sebaya atau keluarga terdekat seperti ibu bapa dan orang yang mereka sayangi. Dia sebenarnya ingat nak mengendalikan rasa kebosanan dan kesakitan emosi yang melampau akibat daripada masalah interpersonal tu, dan sebenarnya dia orang berhasrat atau ingin perasaan yang positif, tapi tak tahu macam mana cara yang betul untuk melakukannya. Mungkin sebabkan fikiran yang masih belum matang, otak rasional yang masih belum berfungsi dengan sepenuhnya. Jadi mereka lebih bertindak dengan cara yang lebih impulsif, menggunakan amigdala contohnya. Dan apa faktor risiko? Apa punca dia pula? Terdapat pelbagai faktor. Tapi antara faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tu mencederakan diri termasuklah yang pertama sekali, masalah-masalah kesihatan mental, seperti masalah kemurungan, kerisauan ataupun kesihatan mental yang lain. Seperti yang saya kata tadi, pengalaman hidup yang sukar, trauma yang dialami, buli dan sebagainya. Faktor kehilangan ibu bapa, sama ada daripada segi perceraian, sama ada kehilangan disebabkan kematian dan sebagainya. Mereka yang tergolong dalam keluarga yang terlibat dalam penyalahgunaan dada,
Okay, pandangan dunia, mereka terikut dengan pandangan dunia secara amnya terhadap kesan daripada bunuh diri berkluster yang kadang-kadang boleh membuatkan mereka ni meniru-niru gejala seperti kalau yang mereka lihat dekat internet atau filem ataupun idola-idola yang merasionalkan tindakan dan keputusan untuk membunuh diri. Okay, dan persepsi negatif imej badan pun memainkan peranan. Kenapa seseorang remaja itu dia rasa tak puas hati dengan imej badan dia. Mungkin dia rasa tak selesa, oh kenapa hidung saya macam ni? Kenapa saya gelap? Kenapa saya badan saya gemuk dan sebagainya ya. Jadi persepsi negatif imej badan juga memainkan peranan yang penting dalam menyebabkan faktor-faktor kenapa seseorang remaja tu bertindak untuk membunuh diri. Okay? Konflik atau gagal dalam perhubungan, salah faham konflik dengan ibu bapa, rakan sebaya, kegagalan, mungkin ekspektasi yang terlalu tinggi contohnya menyebabkan mereka merasakan sedikit kegagalan dalam peperiksaan contohnya menimbulkan rasa yang kekecewaan yang sangat besar yang menyebabkan mengapa mereka berisiko untuk membunuh diri. Kurang daya kawalan, tiada attachment, keterikatan yang hubungan yang kuat antara ibu bapa dan mungkin remaja yang mengalami penyakit perubatan ataupun pembedahan yang lama yang menyebabkan mereka merasa kecewa kenapa mereka tidak sama seperti orang lain dan sebagainya. Okay? Okey, mungkin soalan yang seterusnya tu saya rasa tanda tadi ya. Macam mana nak kenal? Penting ni, penting ya. Macam mana nak kenal tanda-tanda amaran yang seseorang tu ada keinginan ataupun tingkah laku untuk bunuh diri. Selalunya seseorang yang cuba bunuh diri ni dia ada menunjukkan ciri-ciri inilah. Pertama sekali kita tengok kepada perubahan emosi. Perubahan emosi. Yang ketaranya perubahan emosi sedih. Meluahkan rasa bersalah ataupun sebaliknya menjadi lebih sensitif, menjadi mudah marah ataupun pergi kepada tingkah laku yang sebaliknya, perubahan emosi. Dan kalau disebabkan perubahan emosi yang sedih, yang nak mengasingkan diri, mereka mula menyisihkan diri daripada aktiviti sosial. Sedangkan kita tahu peringkat remaja merupakan satu peringkat di mana social activity itu merupakan satu komponen yang sangat penting. Okay, dan bila mereka mula menyisihkan diri, maksudnya sesuatu yang tidak kena berlaku kat situ. Jadi mak, ayah, kawan-kawan tolong perhatikan. Okay? Dan mereka mungkin boleh menyebabkan gangguan tidur, hilang selera makan, okay? Dan sentiasa memikirkan tentang putus asa, putus harapan untuk hidup, apatah lagi kematian. Okay? Dan melibatkan gangguan dari sudut fungsi. Okay, kalau fungsi harian, fungsi pembelajaran dan sebagainya. Mungkin mereka mula mencari alternatif lain untuk mengurangkan rasa down, rasa gelisah, rasa tak kena dengan mengambil dadah, alkohol, merokok, vape dan sebagainya. Okay? Dan perubahan-perubahan lain yang mungkin berlaku secara mendadak yang kita perasan, yang dulu dia tak macam ni, iaitu mulalah dia beri barang-barang yang disayangi tu kepada keluarga, kawan-kawan contohnya. Asyik ni tak maaf aja. Tapi tengok pada konteks lah ya. Dan mungkin mereka mula bercakap tentang kematian sama ada secara berdepan ataupun diluahkan dalam talian dan social media. Okay, jadi perkara-perkara sebegini yang perlu kita tengok, perlu kita tengok, perlu kita lihat, perlu kita perhatikan, ambil cakna perubahan-perubahan berikut. Ya. Okey Aisyah? Okey, baiklah. Okey, jadi berdasarkan segmen kita yang kedua tadi, kita dah bincangkan bagaimana masalah bunuh diri dalam remaja ni boleh terjadi. Tadi saya recap baliklah, doktor ada cakap tentang perkembangan remaja tu sendiri daripada segi psikososial, daripada segi perkembangan otak. Maksudnya benda ni ada medical explanation. Dia bukannya benda yang berlaku tanpa punca lah, kita boleh kata macam tu. And then kita ada bincangkan juga tentang punca-punca ataupun faktor risiko tentang kenapa boleh berlakunya masalah bunuh diri dalam kalangan remaja dan juga belia. Dan juga kita ada bincangkan tentang macam mana kita nak kenal pasti. So tadi doktor dah elaborate secara mendalam lah saya rasa. So sebagai masyarakat kita dah dengar tadi apa puncanya, apa faktor risikonya dan apa tanda-tanda yang mungkin seseorang dengan kecenderungan bunuh diri boleh tunjukkan kepada orang lain. Jadi macam mana kita nak atasi masalah bunuh diri ni? Macam mana kita sebagai masyarakat nak membantu orang-orang yang ada kecenderungan bunuh diri ataupun macam mana orang-orang yang mungkin dia sendiri tahu dia ada kecenderungan untuk bunuh diri
dia dah cuba, dia nak berhenti tapi dia tak tahu macam mana, apa cara yang betul lah untuk dia lakukan untuk membunuh diri. Dan saya juga ada satu soalan ekstra lah sebenarnya doktor. Ada yang tanya, apa yang perlu kita lakukan kalau kita berdepan dengan orang yang dia dah pernah ada attempt? Maksudnya, okay, kita tahu orang tu dah ada attempt. Kita empati kepada orang tersebut. Tapi kita tak tahu sebagai orang luar ataupun sebagai mungkin kawan, keluarga, apa yang kita patut lakukan untuk membantu orang-orang sebegini. Okay, jadi saya serahkan jawapan-jawapan ni kepada doktor lah. Okey. Bagi menjawab persoalan macam mana nak mengatasi masalah atau tingkah laku bunuh diri ni, saya mengambil penekanan untuk perbincangan hari ini. Saya memberikan fokus kepada bagaimana untuk diri remaja itu sendiri, macam mana strategi-strategi yang boleh dilakukan oleh remaja itu sendiri untuk mengatasi keinginan ataupun fikiran ataupun tingkah laku bunuh diri. Dan mungkin saya sentuh sedikit nantilah berkenaan dengan soalan Aisyah tadi ya. Jadi saya pergi dulu kepada bagaimana seseorang individu remaja tu yang mungkin ya mempunyai tingkah laku sama ada dari sudut fikiran, perancangan ataupun mungkin pernah melakukan cubaan untuk bunuh diri. Jadi saya ingin berkongsi bagaimana cara-caranya dari aspek jangka pendek, sekiranya waktu yang mungkin individu remaja tersebut sedang atau pernah mengalami situasi ni, macam mana nak melakukannya, macam mana nak mengatasinya, jangka pendek dan juga jangka panjang. Sekiranya jangka pendek tu kita rasa macam agak sukar untuk kita lakukan. Jadi bagi individu remaja yang mungkin sedang atau pernah mengalami tingkah laku bunuh diri ni, saya ingin kongsi sikit kemahiran dan strategi ni bagaimana nak mengatasi. Dari segi jangka pendek, kita sebenarnya jangka pendek ni lebih kepada rancangan macam mana nak mewujudkan perancangan keselamatan atau safety plan. Mungkin kita boleh rancang bersama dengan terapis, ataupun kalau kita rasa kita belum berjumpa dengan mana-mana terapis contohnya, mungkin dengan seseorang yang kita boleh percayai. Jadi ketika menghadapi dorongan ataupun urge yang memuncak pada waktu tersebut, masa tu memang kita rasa sukar sangat untuk bayangkan macam mana untuk kita lakukan perkara lain. Jadi ada beberapa langkah yang boleh diambil untuk bantu kita buat pilihan waktu tu. Ada 3 langkah utama yang perlu kita fikirkan untuk buat pilihan waktu tu. Yang pertama sekali, kena faham corak. Faham corak pattern cubaan untuk bunuh diri ni. Apa pattern dia? Yang kedua, alihkan perhatian daripada dorongan, distraction. Dan yang ketiga, cuba sedaya upaya lengahkan masa, delay untuk bertindak, lengahkan masa untuk bertindak. Apa maksud memahami corak kat situ? Pertama sekali nak memahami corak ni, sebelum nak fahami pattern tu sendiri, kita buat refleksi dulu. Kita sendiri kena buat refleksi dulu, faham macam mana cara corak tindakan mencederakan diri sendiri sebelum untuk membantu kita mengenal pasti mengapa dan bila keinginan dorongan ni timbul. Dan kita perlu ingat, walaupun kadang-kadang remaja tu dia tak berupaya melawan dorongan untuk mencederakan diri waktu tu, namun kalau sekiranya boleh buat refleksi selepas berlakunya kejadian tersebut tu, itu pun dah kira bagus. Boleh diusahakan sedemikian. Sebab dengan membuat refleksi ni akan bantu remaja memahami dengan lebih baik sekiranya ada keinginan atau perasaan yang sama pada masa depan. Jadi setelah melakukan refleksi dari pengalaman sebelumnya, kita mulakan dengan mencuba bahagikannya kepada beberapa bahagian. Iaitu kita belajar mengenai pencetus dia. Apa sebenarnya pencetus dia yang menyebabkan kita rasa terdorong untuk tindakan mencederakan diri ini. Dan pencetus ni boleh berpunca daripada sama ada individu tu sendiri, situasi yang berlaku, mungkin ulang tahun ataupun perkara-perkara sensasi dan fikiran ataupun perasaan yang spesifik. Jadi latih diri untuk catat kalau boleh, kalau berkemampuan, apa yang berlaku sebelum terjadinya dorongan untuk mencederakan diri. Yang kedua, sedari dorongan tu. Desaan dan dorongan ni boleh dirasai melalui perubahan fizikal, perubahan emosi dan juga perubahan kognitif.
Perubahan fizikal ni boleh jadi dalam bentuk masa tu jantung rasa berdegup laju, perasaan yang berat, okey, mungkin emosi waktu tu kuat, seperti kesedihan atau marah, okey, ataupun sebaliknya rasa enam, rasa kaku ataupun tak ada perasaan. Dan waktu tu ada fikiran-fikiran yang mungkin datang secara berulang-ulang, saya nak iris tangan saya contohnya lah ya, dan membuat keputusan yang tidak berfaedah contohnya, atau memudaratkan seperti bekerja dengan terlalu kuat secara berlebihan ya, bagi mengelakkan kesedihan. Okey. Dan lepas kita dah buat refleksi, kita sedar dorongan, okey. Sekarang ni kita kena pasti cara-cara macam mana nak alih perhatian. Okey, so alih perhatian daripada dorongan untuk cederakan diri dengan memberi ruang untuk anda bernafas dan kurangkan kekuatan dorongan yang akan datang. Dan sekiranya mempunyai kekuatan untuk mencatatkan dalam diary, boleh kita galakkan juga untuk berbuat demikian. Okay? Dan yang kedua, macam mana nak alih perhatian daripada dorongan untuk melakukan tindakan mencederakan diri ni. Okay? Dan kita tahu kebiasaannya emosi dan perasaan yang berkait dengan tingkah laku nak mencederakan diri, termasuklah perasaan marah dan kecewa, mungkin sedih dan takut, keinginan untuk mengawal diri sendiri, perasaan enam, tiada perasaan ataupun disconnected daripada sekeliling, perasaan malu yang dihina, mungkin perasaan benci diri sendiri dan sebagainya. Jadi cari cara yang boleh dilakukan untuk alih perhatian kita daripada emosi dan perasaan-perasaan berikut. Okay? Contoh, kalau kita ada perasaan marah dan kecewa contohnya, ya. Jadi kita belajar kemahiran-kemahiran. Macam mana teknik-teknik pengurusan marah. Okay? Ataupun pada waktu yang berkenaan, kita boleh melakukan sesuatu, mengubah posisi badan contohnya, bersenam. Kalau kita ada bantal, kalau kita ada cushion, kita boleh pukul bantal. Ataupun kita boleh jerit sekuat-kuat hati dalam ruang yang tertutup lah. Okay? Gigit sesuatu yang tak membahaya lah, ataupun koyakkan sesuatu. Mungkin kita boleh pergi kepada berlari ataupun aktiviti-aktiviti kerohanian agama, mengikut kepercayaan agama masing-masing. Contoh kalau bagi orang Islam, boleh kita pergi ke arah mengambil wuduk, sebab air ni adalah suatu komponen yang sejuk. Jadi kita boleh mengambil wuduk, mandi dan sebagainya untuk mengelakkan rasa marah dan kecewa. Okay? Dan sekiranya perasaan sedih dan takut, teknik pernafasan, teknik relaksasi boleh juga dipraktikkan. Okay? Contoh lain, kalau anda kata ada perasaan kaku, enam, tiada perasaan dan seolah-olahnya disconnected daripada situasi ataupun keadaan sekeliling, kita boleh mungkin remaja berkenaan boleh mencuba dengan menarik getah di pergelangan tangan contohnya, ataupun mengambil bongkah ais di peti ais, okay? Bau sesuatu yang kuat ataupun mandi dengan air sejuk. Maksudnya kita kembali semula kepada alam sekitar ataupun kembali semula kepada grounding lah, maksud saya dekat situ ya. Okay? Jadi perasaan benci diri sendiri, nak menghukum diri sendiri dengan cara mencederakan diri. Jadi boleh tuliskan surat, luahkan segala kebencian yang dirasai, okay? Kemudian tulis semula dengan segala rasa simpati pada diri sendiri, compassion, penerimaan terhadap apa yang diluahkan. Cari cara-cara yang lebih kreatif untuk luahkan perasaan benci tersebut, sama ada dengan cara tulis lagu ke, lukis ke dan sebagainya, ataupun melakukan senaman fizikal bagi melahirkan perasaan marah dan jangan dipendam ke atas diri sendiri. Okay? Jadi, dan yang ketiga, macam mana kita nak melengahkan masa untuk bertindak, bagi bertindak untuk cubaan bunuh diri. Kita cuba tunggu. Kalau anda kata cuba tunggu selama 5 minit. Tahu ianya bukan mudah, tapi sekiranya anda boleh cuba untuk lakukan, cuba. Kalau tak boleh 5 minit, kurangkan sikit. Dan setiap masa tu kita cuba tingkatkan masa menunggu dan jarakkan masa secara perlahan-lahan setiap kali kita ada keinginan ataupun niat untuk melakukannya. Okay? Tapi saya faham kadang-kadang setengah-setengah remaja, setengah-setengah orang dirasa teknik-teknik yang kita cakap tadi, yang jangka pendek tadi seperti mengalih perhatian atau lengahkan masa tu nampak macam seolah-olah terlalu simplistik untuk menangani masalah-masalah yang kompleks dan mendalam seperti dorongan nak cederakan diri ni lah. So jadi sekiranya dirasa yang perkara ni mungkin sukar untuk dilakukan dan lebih mendalam sebenarnya komponennya, mungkin kita boleh guna cara-cara mungkin guna kaedah-kaedah secara
jangka panjang. Jangka panjang. So apa jangka panjang punya strategi yang kita boleh lakukan? Bagaimana seseorang remaja tu dia boleh bantu diri dia pada masa dah hadapan, okay? Pertama sekali yang agak penting menerima dan mengiktiraf emosi sendiri. Kita faham kebanyakan remaja yang mempunyai tingkah laku untuk mencederakan diri sendiri ni kebanyakannya mereka merupakan individu yang berada dalam golongan-golongan yang mempunyai faktor risiko, okay? Yang mungkin sepanjang hidupnya tidak pernah menerima apa-apa approval, yang tidak pernah menerima apa-apa, sentiasa menerima kata-kata yang negatif yang menyebabkan pola pemikirannya lebih kepada negatif. Saya tak cukup bagus, saya tak cukup pandai, I am not good enough dan sebagainya. Okay, jadi belajar macam mana untuk menerima dan mengiktiraf emosi sendiri. Sebab kalau kita nak mengharapkan approval daripada orang lain, pujian daripada orang lain, memang sukar sebab kita tahu yang benda tu di luar kawalan diri kita. So apa yang kita boleh buat, apa yang kita boleh kawal ialah cuba menerima dan mengiktiraf emosi sendiri, cari bahan-bahan bacaan daripada sumber-sumber yang dipercayai berkaitan macam mana nak memahami emosi. Okay, ataupun sekiranya sudah mempunyai terapi, bekerjasama dengan terapi yang anda percayai ini bagi mendapatkan pengalaman positif. Macam mana rasa dia bila emosi kita tu diterima dan diiktiraf. Okay, cuba teknik-teknik mindfulness contohnya, teknik minda sedar, seperti menyedari dan menamakan perasaan emosi selepas mereka mula sedar akan emosi-emosi itu. Okay, yang kedua, yang paling penting, bina self-esteem, keyakinan diri, iaitu perasaan terhadap diri sendiri berkaitan dengan keyakinan diri tentang nilai dan keupayaan diri seseorang individu. Sebab apa yang saya nampak, keyakinan diri ni, self-esteem ni sangat penting dalam setiap aspek kehidupan, terutamanya remaja. Okay, so perlu belajar menghargai diri sendiri, okay, dan memberikan anggapan yang positif terhadap diri sendiri sebab bila kita menghargai diri sendiri dan memberi anggapan yang positif terhadap diri sendiri, ianya mampu memberikan pengalaman yang berbeza dalam hidup kita. So macam mana nak berlatih ni? Macam mana nak bina self-esteem ni? Salah satu caranya berlatih bercakap, buatkan inner talk, berlatih bercakap, berfikir dengan lebih baik untuk diri sendiri. Okay, seperti mana macam mana kita cakap ke orang, okay, macam mana kita validate emosi orang ataupun memuji orang lain contohnya, kita berlatih bercakap untuk diri sendiri, acknowledge kita punya value, kelebihan kita, okay, dan bercakap dengan diri kita sendiri, okay. Dan seterusnya gantikan fikiran yang berulang-ulang, dorongan untuk cederakan diri sendiri dengan fikiran yang lebih bermakna. Okay, contoh walaupun saya rasa nak cederakan diri, saya akan cari cara lain untuk meluahkan perasaan sedih yang saya alami. Okay, yang ketiga, tulis perkara-perkara yang anda hargai pada diri sendiri. Tak kisahlah sekecil mana pun, sekali sebelum tidur, setiap malam, setiap hari, tulis 3 perkara yang anda hargai pada diri sendiri. Okay, tulis 3 perkara sebelum nak tidur. Apa yang anda dah buat hari ini yang anda rasa sangat berharga pada diri sendiri. Okay? Belajar sifat tegas diri. Macam mana nak jadi asertif. Okay? Sebab kadang-kadang yang kita nampak bila seseorang itu mempunyai sifat self-esteem yang rendah, mereka kurang juga dari sudut segi sifat tegas diri. Jadi mereka tidak mampu berkata tidak, dan belajar sifat tegas diri, jadi asertif dalam menzahirkan garisan antara apa yang saya suka dan apa yang saya tak suka dalam hidup kita. Okay, and last but not least, dalam macam mana nak bina self-esteem ni ialah kena ingatkan diri sendiri bahawa saya bertanggungjawab atas pilihan yang saya buat dalam hidup saya. Okay, take control of your decisions. Okay, jadi pilihlah perkara yang boleh sokong dan bina diri sendiri. Okay. Yang ketiga, jaga kesejahteraan diri, well-being, okay, dengan melakukan aktiviti fizikal. Sebab aktiviti fizikal ni makanan yang sihat secara tetap, banyakkan buah-buahan dan sayur-sayuran segar. Okay. Tidur kena cukup, sebab tidur yang tak cukup akan jadikan mood kita hancur lah, tak baik. Dan dengan tidur yang cukup ni kita akan lebih baik, lebih berdaya untuk mengatasi masalah-masalah
yang dihadapi. Okay, lakukan sesuatu yang kreatif untuk ekspreskan apa yang dirasa, sama ada emosi yang negatif ataupun emosi yang positif. Okay, luangkan masa melakukan aktiviti yang kita enjoy, seperti jumpa kawan-kawan, jangan berseorangan. Okay, dan kawan-kawan pula kalau nampak kawan-kawan berseorangan, ajak. Dan ajak tu bukan sahaja aktiviti-aktiviti yang enjoy setiap minggu, aktiviti-aktiviti kerohanian contohnya, aktiviti keagamaan. Ajak kawan kita, jom kita solat, bukan suruh, sebab kadang-kadang mereka pun dalam keadaan yang tertekan tu, kadang-kadang mungkin bukan dia tak stabil, bukan dia orang tak nak ke arah keagamaan, nak sebenarnya, tapi disebabkan ialah disebabkan perkara yang berlaku ni, biarkan mereka mungkin fikiran ke arah tu menjadi lebih kurang. Jadi kawan-kawan yang nampak, yang perasan, ajak kawan-kawan, okay, jom kita solat, jom kita baca Quran, contoh. Jadi perkara-perkara ni sangat penting untuk dilakukan. Okay. Yang keempat, faham tindakan kenapa cederakan ini dengan lebih terperinci. So soal diri sendiri, banyak juga diri sendiri, macam bagaimana perasaan sebelum dan selepas cederakan diri. Okay, apa sebab yang pertama kali kita lakukan tindakan mencederakan diri ni? Apa situasi yang lebih membuatkan remaja tu ingin cederakan diri sendiri? Apa sebenarnya ketakutan yang dialami? Okay, maksud saya, apakah ketakutan yang ada dalam hidup kalau tak cederakan diri? Okay, apa lagi yang mungkin berguna untuk bantu memahami tindakan mencederakan sendiri. Okay, dan yang terakhir yang saya rasa paling penting, dapatkan bantuan dan sokongan. Okay, reach out. Ini paling penting sekali. Minta bantuan segera. Okay, bercakap dengan seseorang yang boleh anda percayai, yang boleh dengar dengan baik, yang boleh beri sokongan. Dan saya tahu mungkin pada permulaannya sukar untuk seseorang remaja tu nak dapatkan bantuan dan sokongan. Sebab dia akan rasa yang orang ni akan menilai dia, menghukum dia, dan rasa dia nak ambil, mungkin ni nak attention lah ni. Okay, mungkin perkataan sedemikian yang menyebabkan kenapa mereka tidak mendapatkan bantuan dan tak meluahkan. Okay, jadi sentiasa ingatkan diri sendiri bahawa setiap orang dalam satu masa mungkin memerlukan bantuan dan sokongan. Jadi okey sebenarnya untuk anda minta bantuan. Okay? Dan sekiranya remaja ni dah rasa sedia untuk dapatkan bantuan, pilih kawan-kawan yang boleh dipercayai untuk bercerita. Okay? Dan orang tu boleh jadi kawan, boleh jadi ahli keluarga, boleh jadi kaunselor ataupun anggota kesihatan. Okay? Okey, dan saya galakkan juga untuk remaja dia simpan senarai individu atau organisasi, okay, ataupun website sesawang yang dia boleh pergi untuk dapatkan bantuan sekiranya waktu menjadi semakin sukar. Mungkin mula-mula dia rasa macam takut nak pergi, risau sebab stigma dan sebagainya, tapi simpan senarai-senarai individu, nombor telefon yang penting. Sekiranya waktu tu dia rasa macam dah tambah sukar, dah tak boleh nak kawal, pergi dapatkan bantuan. Okay. Okey, dan mungkin saya sentuh sikit berkenaan dengan soalan yang Aisyah cakap tadi, macam mana rakan dan orang sekeliling, macam mana nak respon, nak beri sokongan. Okey, pertama sekali kena ambil serius, setiap perbualan dan perkongsian yang berkaitan dengan bunuh diri. Okey, jadi ambil serius tu ialah kalau anda kata dia dah cakap, dia dah berkongsi, tapi sebelum tu cakna pada perubahan emosi rakan kita. Okey, dan it's okay sebenarnya untuk kita tanya berkaitan bunuh diri. Okey, mulakan dengan perkataan, are you okay? Macam mana saya nak bantu? Okey, adakah awak berniat untuk membunuh diri atau mencederakan diri? Okey, tak apa, boleh tanya soalan-soalan demikian. Sebab kita kena ingat sebenarnya kalau kita bercakap berkaitan bunuh diri ni, dia tak akan menyebabkan menjadi faktor trigger untuk seseorang tu melakukan cubaan bunuh diri. Okey, dan dengar dengan teliti, dengar untuk memahami, bukan dengar untuk cepat-cepat nak react, cepat-cepat nak respons. Tak perlu, kadang-kadang kita perlu dengar je dulu. Jadi pendengar yang setia, dengar untuk fahami, tak nak menghukum, jangan mencelah. Sebaiknya dengar je, tak perlu nak sibuk-sibuk bagi nasihat dulu. Dengar dulu, okey. Biar remaja ni tahu bahawa mereka ni sebenarnya didengari dan kita cuba faham dia.
Okay, dan kalau dah diberitahu berkaitan dengan kecenderungan untuk bunuh diri ni, kita jangan simpan rahsia. Jangan simpan rahsia tu. Maksudnya daripada kita berjanji untuk kita simpan rahsia tu, lebih baik kita bagi tahu mereka bahawa mereka perlu sebenarnya untuk dapatkan bantuan dengan orang yang lebih profesional, yang lebih tahu macam mana nak kendalikan supaya keselamatan tu lebih terjamin. Okay? Okay. Dan bantu mereka macam mana nak dapatkan bantuan daripada profesional kesihatan mental contohnya, ataupun hotline, ataupun orang-orang dewasa yang boleh dipercayai. Okay? Bantu mereka sebab kadang-kadang dalam proses emosi yang terlalu kuat macam tu, mereka tak boleh nak berfikir secara rasional. Okay? Jadi bantu guide mereka. Okay? Okay, Aisyah. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Dr. Rahimah. Saya kira sangat-sangat bermanfaatlah penerangan Dr. Rahimah mengenai macam mana kita nak atasi masalah bunuh diri. Jadi Dr. dah bincangkan tadi tentang apa langkah-langkah jangka pendek dan juga langkah-langkah jangka panjang. Dan live ini bertujuan untuk sebenarnya kita nak bina balik self-esteem remaja tu. Maksudnya kalau kita sendiri yang rasa suicidal ataupun kita sendiri yang ada kecenderungan untuk membunuh diri, macam mana kita boleh kuatkan diri kita sendiri. Sebab biasanya kalau kita baca di social media ataupun surat khabar ke ataupun mana-mana media, dia hanya tunjuk apakah langkah-langkah pencengkahan, tapi dia tak specify macam mana kita sendiri nak atasi kecenderungan tu daripada diri sendiri. So terima kasih sangat-sangat kepada Dr. Rahimah kerana telah meletakkan cara-cara tu dengan cara yang saya kira begitu cantik lah tadi macam mana doktor simpulkan tentang langkah-langkah tersebut. Okey, jadi saya ada satu soalan yang dari pihak panel, dari pihak moderator sebenarnya sebelum kita sentuh kepada sesi Q&A. Betul ke doktor, remaja yang suicidal ataupun remaja yang mempunyai kecenderungan untuk bunuh diri ni, dia kelak akan menjadi dewasa yang juga ada kecenderungan untuk bunuh diri? Ataupun boleh ke seseorang remaja yang memang kita tahu macam dia ada masalah daripada segi perkembangan ataupun daripada segi psikososial untuk jadi dewasa yang sihat kelak? Okay, so boleh doktor rumuskan sikit ataupun simpulkan sikit mengenai soalan ini. Okay, terima kasih Aisyah. Betul, soalan yang penting lah ya. That's why kita buatkan tingkatkan kesedaran, tingkatkan pengetahuan, kemahiran. Tujuannya untuk mencegah sama ada terhadap individu yang sudah mempunyai fikiran, perancangan ataupun cubaan untuk bunuh diri. Sebab kadang-kadang mereka seperti yang saya cakap, hasrat mereka tu sebenarnya untuk menjadi lebih positif. Hasrat mereka untuk mengendalikan emosi yang lebih positif, mencari cara-cara yang lebih baik sebenarnya, tapi mereka tak tahu cara dia. Okay, dan kadang-kadang pula mereka mungkin tak tahu macam mana cara nak dapatkan bantuan, dapatkan pertolongan, mungkin disebabkan oleh stigma masyarakat dan sebagainya. Jadi that's why lah peranan kita semua penting untuk bagaimana untuk memaklumkan kepada individu terbabit, okay, bagaimana untuk mendapatkan ilmu kemahiran dan serta terapi daripada mereka-mereka yang sepatutnya untuk bantu mereka supaya tidak berlakunya pengulangan dari sudut tingkah laku bunuh diri. Okay? Okay, baiklah. Sekarang kita dah pun bincangkan mengenai dan sebelum tu Aisyah berbalik semula kepada apa tadi yang kita cakap berkaitan dengan selain daripada faktor risiko yang perlu kita tahu, kita harus tahu juga terdapat faktor-faktor protektif bagi remaja yang berkeinginan ataupun mempunyai tingkah laku bunuh diri. Okey, yang pertama termasuklah akses kepada rawatan kesihatan mental, fizikal dan masalah penyalahgunaan dadah. Okay, dan akses ini yang menjamin sama ada, bukanlah menjamin, maknanya memberikan faktor protektif kepada seseorang individu itu untuk maksud saya menjadi faktor protektif kepada tindakan remaja bunuh diri. Okay, yang kedua sokongan keluarga dan masyarakat. Okay, yang ketiga kemahiran penyelesaian masalah.
kemahiran menangani konflik dan kaedah-kaedah yang bukan menggunakan keganasan sebagai menguruskan krisis ataupun pertelingkahan. Okey, mereka yang mempunyai kemahiran daya tindak, coping dan teknik kawalan emosi dan kepercayaan agama dan budaya yang tidak membolehkan individu membunuh diri juga menjadi satu faktor protektif yang penting dalam mengatasi masalah bunuh diri. Okay, jadi faktor-faktor protektif ni sangat penting untuk kita tahu dan untuk kita rancang menjadikannya sebagai satu strategi untuk mengurangkan risiko kecenderungan remaja untuk bunuh diri. Okay? Okey, baiklah. Jadi kita dah pun tamat ketiga-tiga segmen perbincangan kita pada hari ini, iaitu kenali, fahami dan juga atasi masalah remaja dan bunuh diri. Okey, jadi pada yang terlepas peringkat awal ataupun earlier segment of this discussion, sebenarnya boleh tengok balik di YouTube nanti. Bila dah habis live nanti kita akan save video ni sebagai video YouTube lah. So boleh rewatch bila-bila masa, tak ada masalah. Gunakan link yang sama, InsyaAllah. Okay, jadi kita boleh move on kepada Q&A. Tim technical okey ke? Okay. Jadi kita mulakanlah dengan soalan. Okay. So soalan pertama seperti yang ditunjukkan di ruang komen. Okay, to what extent should we help those with depression and suicidal ideations? Because in my experience, the more we try to help, they will tend to be irritated. Maksudnya macam mana kita nak membantu tapi dalam masa yang sama kita tak nak orang yang bermasalah tu macam menjauhkan diri mereka pula. Rasa macam triggered pula, rasa macam irritated pula. Okay, pandangan doktor? Okay. Okay. Macam yang saya kata tadilah sebab kadang-kadang individu yang mengalami emosi-emosi sebegini kan ataupun mempunyai kecenderungan tingkah laku mencederakan diri mungkin isu untuk mereka mempercayai seseorang pun mungkin menjadi satu perkara lah. Jadi sekiranya rakan kita yang berkenaan memilih untuk tidak berkongsi dengan kita contohnya, tapi mereka mempunyai channel ataupun outlet-outlet yang mereka rasa pada diri mereka, mereka perceive sebagai seseorang yang mungkin boleh dipercayai pada diri mereka, it's okay. Okay, as long as kita rasa yang okay, ada someone else yang dia boleh trust, okay, ataupun mungkin dia tak nak berkongsi tu dengan rakan sebaya contohnya, tapi dia berkongsi ataupun dia dah ada terapis, dia dah ada mungkin kaunselor atau sebagainya, jadi it's okay. Mungkin tapi mungkinlah kita kalau anda kata dari sudut bercakap dia mungkin tak nak dengar, tapi kita teruskan usaha dari segi ajak dia dalam aktiviti-aktiviti yang bersama-sama. Contohnya, it's okay, jangan ambil personal lah kalau kawan kita tiba-tiba rasa tak nak ke apa. Betul. Okay, lagipun tak silap saya macam kita bolehlah initiate untuk membantu seseorang, tapi decision untuk rela dibantu ataupun tidak bergantung pada individu tu sendiri. Betul tak doktor? Ya, betul. Betul. Okay, jadi saya kira itu dah menjawab soalan ataupun soalan-soalan yang serupa dengan soalan tersebut. Bolehlah take note jawapan tadi tu. Okay, soalan yang lain pula. Okay, Assalamualaikum Dr. Rahimah. Pada pengalaman doktor, bidang ataupun jurusan apa yang kebanyakannya mengalami masalah tekanan? Perubatan atau bidang-bidang yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikit soalan yang agak general lah ni. Tapi saya pun rasa mungkin perlu Umairatul Afiqah ya. Mungkin Umairatul Afiqah boleh tengok pada kajian-kajian terkini lah yang menunjukkan jurusan mana yang kebanyakannya mengalami tekanan. Mungkin daripada sumber tu Umairatul Afiqah dapat maklumat-maklumat yang lebih tepat lah untuk berdasarkan jurusan mana sebab yalah sebab mungkinlah saya berada dalam bidang ni, jadi mungkin tak pernah berada dalam bidang yang lain dan sebagainya. Jadi tak apa, dapatkan maklumat, cari daripada kajian-kajian yang menjurus kepada bidang mana yang kebanyakannya mengalami tekanan. Ya? Kiranya nak kata kajian-kajian tu bolehlah macam verified lah juga sebenarnya kan, sebab mesti diorang dah ada responden daripada bidang-bidang berbeza. Okay, baiklah. Soalan seterusnya, okay, hanya dengan mengasingkan diri saya mampu untuk mencapai ketenangan. Adakah ini dikira sebagai satu coping mechanism yang baik?
Sebab tadi doktor ada menyatakan kalau sesiapa yang ada social withdrawal ataupun dia dah mengasingkan diri daripada sekeliling, itu adalah tanda-tanda kecenderungan untuk bunuh diri ataupun tanda-tanda mempunyai masalah mental lah. Tapi macam mana kalau seseorang tu rasa dia lagi peaceful kalau dia asingkan diri daripada orang lain? Okay, pandangan doktor bagaimana? Okey, sekiranya dengan mengasingkan diri tu, sebab dia pun kata kan saya mampu mencari ketenangan dan ianya tidak mengganggu fungsi-fungsi kita dan tidak melibatkan gejala-gejala kemurungan, kerisauan dan faktor-faktor gangguan fungsi, saya rasa tidak menjadi satu masalah. Tidak menjadi satu masalah sekiranya kita prefer ataupun merasakan yang dengan berada mengasingkan diri tu dapat mencari ketenangan. Tapi mungkin juga sebab sebab kita manusia ni adalah social being kan, maksudnya bertemu dengan orang lain, bercakap dengan orang lain, bersama-sama dengan orang lain tu merupakan satu perkara yang boleh memberikan satu apa kita panggil perasaan yang positif, okay, pada diri sendiri. Namun mungkin ada setengah-setengah yang merasakan yang mereka lebih prefer kepada berada seorang diri. Namun sekiranya mengasingkan diri ni merupakan satu perubahan tingkah laku, okay, kalau dulu kita mungkin seorang yang social, maksudnya seorang yang gemarkan bersama rakan-rakan dan sebagainya, tapi tiba-tiba kita merasa satu perubahan yang agak drastik dari sudut tiba-tiba rasa tak ada minat, tak ada hilang minat untuk keluar, mula mengasingkan diri dan ada gejala-gejala yang lain. Jadi waktu tu kita rasa ini bukanlah satu benda yang tipikal untuk diri sendiri. Jadi sekiranya ni berlaku dan kita rasa mungkin kita perlu dapatkan pertolongan, mungkin tanya kawan kita ataupun, dan kawan sekiranya nampak perubahan-perubahan ni, sebab dia punya keyword dia adalah perubahan sebenarnya. Dan kalau memang karakter seorang tu daripada asal tu memang mungkin sedikit introvert dan sebagainya, itu berbeza. Tapi kalau ianya melibatkan perubahan daripada individu yang sebegini menjadi individu sebegini dan mempunyai gejala-gejala yang lain, contohnya, itu bukanlah satu perkara yang normal dan memerlukan perhatian. Okay? Mungkin boleh mula dengan cari jalan lah untuk minta bantuan daripada pakar-pakar daripada profesional dalam bidang kesihatan mental, dan juga kepada adik yang bertanyakan soalan yang kami tunjukkan ni, jawapan lebih kurang samalah, jawapan yang related juga. Okay, saya masih menantikan soalan yang lain mungkin daripada tim teknikal. Okay. Ada soalan? Okay, baiklah. Okay, selamat pagi doktor. Jika kenalan kita mempunyai suicidal attempt, bagaimana cara kita membawa kenalan tersebut untuk mendapatkan appointment di klinik psikiatri? Okay. Okay. Sebab tak semua orang tahu. Okay. Ini okay, saya ambil ni soalan ni secara general lah ya, bukan hanya melibatkan UPM semata-mata lah ya. Okay, jadi kalau anda kata ya kita mempunyai, maksudnya waktu kejadian ke ataupun kita okay, kalaulah sekiranya benda ni berlaku acute waktu kejadian crisis terutamanya, waktu krisis terutamanya. Jadi kita perlulah bawa kawan kita, kenalan kita yang berkenaan tu ke hospital, bahagian kecemasan lah. Okay, kerana dia mungkin memerlukan penyiasatan, penilaian dari sudut fizikal juga, selain daripada isu bunuh diri ataupun mental ataupun penilaian-penilaian berasaskan mental state mereka lah. Okay, jadi pertama sekali kalau anda kata situasi tu fresh, baru dalam keadaan krisis, bawa ke hospital bahagian kecemasan. Namun sekiranya kenalan tu meluahkan mungkin keinginan, mungkin fikiran dan sebagainya yang kita rasa macam memerlukan perhatian daripada profesional contohnya, okay, boleh dapatkan appointment di mana-mana klinik kesihatan untuk rujukan ke
klinik psikiatri. Sebab bila mana mereka pergi ke klinik-klinik kesihatan yang berdekatan sama ada kerajaan dan sebagainya, di situ penilaian pun boleh dilakukan oleh pegawai-pegawai perubatan ataupun pakar perubatan yang lain, okey, dan rujukan akan dibuat selepas itulah, okey. Dan okeylah, so itulah maksud saya yang boleh dilakukan sekiranya kawan ataupun kenalan mempunyai tingkah laku untuk bunuh diri. Okey. Okey, jadi soalannya berkait juga ni. Okey, dia nak bawa kawan dia jumpa doktor, ada anxiety attack, tapi macam mana kalau seseorang yang mempunyai masalah tu dia ada ketakutan nak jumpa dengan doktor ataupun nak jumpa dengan profesional lah, macam mana nak handle kawannya sebegitu? Okey, mungkin ketakutan tu pun berpunca daripada dia pun ada Pengalaman ke? pengalaman. Tapi mungkin sebagai seorang kawan, mungkin boleh explore juga daripada kawan tu, tanya dia sebenarnya apa di sebalik yang ketakutan yang kalau dia berjumpa dengan doktor. Okey, mungkin ketakutan-ketakutan tu hanya berdasarkan apa yang difikir, mungkin bukanlah melalui pengalaman-pengalaman sebenar. Okey, jadi mungkin maklumkan kepada kawan, okey, yang pengalaman tu mungkin berbeza, mungkin tidak sama dengan apa yang difikirkan, okey. Jadi galakkan mereka untuk datang untuk berjumpa dengan doktor sebagai satu proses penilaian, dan mana tahu pengalaman tu lebih positif dan dia rasa lebih motivated untuk kurangkan masalah panic attack dan sebagainya lah. Boleh membantulah maksud dia. Jadi explore dulu pada kawan tu kenapa. Okey, baiklah. Ada lagi soalan ke, Tim Teknikal? Okey, baiklah. Assalamualaikum. Kalau seseorang tu bunuh diri disebabkan depression ataupun masalah lain, adakah perkara yang sama berisiko untuk terjadi pada ahli keluarga dia ataupun untuk orang-orang yang macam doktor cakapkan tadi, mungkin ada kenalan ataupun relative yang affected dengan kejadian bunuh diri. So macam mana doktor nak put it in a context? Sekejap Kalau seorang tu bunuh diri sebab depression atau masalah lain, dan perkara yang sama berisiko untuk terjadi pada ahli keluarga dia. Orang yang tahu tentang kematian dia disebabkan bunuh diri itulah. Okey. So itu sebenarnya merupakan faktor risiko yang kepada ahli keluarga yang lain yang mungkin menyaksikan ataupun mengetahui ada sejarah keluarga yang membunuh diri, sama ada disebabkan masalah depression ataupun sebagainya. Jadi itu merupakan faktor risiko terhadap ahli keluarga yang tinggal. Kerana mengetahui, kerana mungkin melihat, mengetahui akan perkara-perkara tersebut. Okey, baiklah. Jadi harap saya jawab soalan tu lah. Sebab itulah macam doktor cakap tadi lah, remaja ataupun individu sendiri kena take control on apa sahaja kita punya keputusan lah dalam hidup. Maksudnya macam kalau kita ada kecenderungan pun kita kena take control lah. Kita kena bertanggungjawab, kita kena fikir apa consequence di sebalik kita punya action tu. Dan juga saya kira bercakap mengenai bunuh diri tidak meningkatkan bunuh diri. Sebaliknya kalau kita tidak bercakap dan kita teruskan dengan stigma tu lebih membarahkan lagi masalah bunuh diri dalam kalangan masyarakat. Okey, jadi ada soalan. Okey, kita tinggal 3 lagi soalan insyaAllah. Panjang juga kita punya Q&A session ni doktor. Okey, jadi selepas 3 soalan tersebut mungkin kita akan gulunglah kita punya perbincangan pada pagi ni. Okey, soalan seterusnya, soalan yang ketiga terakhir, kenapa masih ada stigma dalam masyarakat mengenai bunuh diri sedangkan bukan salah pesakit yang mungkin mempunyai masalah mental? Okey. Masalah stigma ni stigma dalam masyarakat lah bukan hanya berkaitan dengan bunuh diri, tapi isu-isu yang berkaitan penyakit mental dan sebagainya. Jadi sebab itulah kenapa perlunya
perlunya promosi kesedaran berkaitan dengan kepentingan masyarakat dalam melihat isu kesihatan mental itu sendiri, sama seperti macam mana mereka melihat isu kesihatan fizikal. Okay, seperti yang kita tahu kalau sebenarnya kesihatan yang menyeluruh ni bukan hanya melibatkan kesihatan fizikal tetapi juga melibatkan kesihatan mental. Okay, jadi kita perlu berusaha dengan lebih keras dalam memastikan masyarakat untuk lebih faham kepentingan kesihatan mental itu sendiri. Okay, jadi sebab ada stigma ni akan menyebabkan kenapa mereka yang mempunyai masalah kesihatan mental apatah lagi mempunyai tingkah laku untuk bunuh diri, untuk come forward, untuk reach out, untuk keluar, mendapatkan akses, untuk mendapatkan penilaian, untuk mendapatkan rawatan di tempat-tempat ataupun klinik-klinik kesihatan yang sepatutnya. Jadi ini agak membimbangkan yang perlu kita usahakan sama-sama. Dan selain daripada itu mungkin saya sentuhkan sedikitlah berkaitan dengan perlunya untuk kita jenayah berkaitan dengan individu yang membuat cubaan bunuh diri dan dekriminaliskan suicide itu sendiri perlu dilakukan dan usaha itu perlu dimulakan oleh peringkat kerajaan dalam melaksanakan polisi nyah jenayah apabila melibatkan individu yang melakukan cubaan diri sendiri, cubaan bunuh diri. Okay? Sebab itu ianya merupakan simbolik sebenarnya kepada pengurangan stigma masyarakat dalam mendapatkan penilaian dan rawatan bagi masalah ataupun isu berkaitan penyakit mental dan bunuh diri. Okay? Okay, baiklah, betul. Isu decriminalize suicide ni adalah satu isu yang sangat hangat jugalah diperkatakan sekarang. So saya percaya yang pengamal perubatan psikiatri dan juga profesional dalam bidang kesihatan mental ni sedang memperjuangkanlah untuk supaya kita punya usaha untuk decriminalize suicide tu dapat dilaksanakan di peringkat policy maker dan sebagainya lah. Okay, jadi soalan seterusnya. Okey, ini mungkin daripada konteks pengajar ataupun konteks ibu bapa, bagaimana untuk mengenali pelajar yang berisiko untuk bunuh diri? Sebab kita tahu remaja ni cara dia open up dengan parents ataupun dengan cikgu tak sama dengan cara dia open up dengan rakan-rakan. Mungkin apa yang doktor cakap tadi macam okey dia cakap pasal suicide semua tu lebih kepada rakan sebaya lah yang boleh identify benda tu. Okey, jadi daripada konteks guru ataupun ibu bapa macam mana kita nak identify pelajar yang berisiko untuk bunuh diri? Mungkin dari segi result ke apa ke? Okey, boleh doktor. Okey, sebenarnya fokus kalau mengikutkan cara mencegah, cara mengatasi itu melibatkan semua keseluruhan peringkat masyarakat, bermula daripada individu sendiri, bermula dengan lepas tu rakan ibu bapa, rakan-rakan sebaya, guru, masyarakat, badan kerajaan dan bukan kerajaan dan seterusnya lah. Okay? Dan semua peringkat sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting dalam aspek pencegahan bunuh diri. Dan itu merupakan tema sebenarnya tahun untuk hari pencegahan bunuh diri sedunia pada tahun 2020 ni lah. Okay? Jadi saya tak sentuh berkaitan dengan apa yang ibu bapa ataupun guru sebab sebenarnya kalau kita nak bincang ia akan jadi lebih panjang sebab memang saya mungkin dalam perancangan kita nanti mungkin kita akan buat bagaimana peranan ibu bapa dalam memastikan ataupun dalam membantu memainkan peranan dalam mengurangkan masalah kemurungan, memberikan sokongan dan sebagainya. Itu akan dibincangkan nanti sebab kalau nak ambil platform yang hari ini maka terlalu panjang, takut terlalu banyak maklumat, information overload. Jadi satu pun tak boleh nak balik nanti. Sebab itulah saya tak sentuh bahagian ibu bapa dulu. Sebab ibu bapa memang satu
komponen khas yang saya perlu titik beratkan bermula daripada A sampai Z nanti. Itu memerlukan penekanan yang lain. Okay? Sebab bila kita bercakap soal macam mana nak kenal, macam mana nak tahu. Jadi kita dari segi soal ibu bapa dan mungkin guru juga berkenaan dengan hubungan antara anak dan ibu ayah, hubungan antara mungkin pelajar dan guru contohnya, dan untuk kita kenal kita perlu ada connection dulu. Okay, kita perlu ada connection, dan connection tu pula perlulah dari sudut emotionally connected, perhubungan dari sudut emosi, keterikatan, bonding daripada awal untuk kita lebih kenal perubahan, lebih cakna perubahan emosi anak kita. Okay, sebab sekiranya kita tak ada connection tu dulu, agak susah untuk kita kenal anak kita, dan anak kita pula mungkin memilih untuk tidak bercerita dekat kita. Sedangkan kita tahu yang kalau sekiranya connection itu bagus, hubungan itu bagus, bonding itu bagus, keterikatan yang rapat contohnya ya, anak-anak walau macam mana pun mereka mempunyai secure ataupun asas yang kukuh dalam perhubungan antara ibu dan ibu bapa dan anak, maka anak tahu sekiranya mereka ada masalah, dia tahu siapa dia nak luahkan. Of course ibu bapa mereka akan menjadi yang pertama lah. So apa benda sekalipun mereka akan berkongsi, dan ibu bapa yang mempunyai connection secara emosi, mereka boleh menjadi satu buffer sebab kita tahu kadang-kadang di luar, memang di luar kawalan, memang di luar kawalan ibu bapa lah contohnya, di luar mungkin pengaruh rakan sebaya, mungkin anak tu dibuli dari sudut perkataan, perbuatan dan sebagainya. Tetapi sekiranya di rumah ibu bapa memainkan peranan, memberikan space lah kira. Memberikan ruang, memahami emosi anak, okay? Dan kemahiran-kemahiran tertentu, maka di situ anak mungkin akan tahu dan faham bagaimana nak mengendalikan. Okey, kalau anda kata di luar saya dikutuk ke, body shame ke dan sebagainya. Jadi anak tahu macam mana nak kendalikan. Okey, mungkin masih dari sudut untuk kita panggil self protection contohnya, untuk keselamatan dari sudut seksual, gangguan seksual dan sebagainya. Jadi anak tahu sebab di rumah ibu dan ayah dah memberikan satu platform foundation yang bagus, memberikan satu cara teknik-teknik yang bagus bagaimana nak mengendalikan situasi-situasi di luar yang mungkin ibu ayah tak mampu nak berada 24 jam dalam kawalan ibu dan bapa. Okey. Jadi gejala-gejala perubahan-perubahan tu tetap sama, cuma dari sudut itulah, maknanya peranan tu lah. Ya, macam mana ibu dan ayah tu lebih cakna, lebih kenal. Okey, jadi baiklah, tamat ke? Sekejap, tunggu. Conclusion. Okey. Jadi alhamdulillah telah tamat pun sesi Q&A kita pada pagi ni. Banyak juga soalan yang kita terima ni doktor. Nampaknya topik ni memang menarik lah di mata orang awam juga. Okey, baiklah. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Rahimah kerana sudi meluangkan masa dengan kita, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada penonton yang sudi menonton dan sudi stream kami secara live pada pagi ini. InsyaAllah doakan kami untuk buat lebih lagi topik-topik yang menarik untuk promosi kesihatan kepada masyarakat di siri-siri yang akan datang insyaAllah. Dan juga jangan lupa untuk follow social media kami di Putra Medcast, ada di IG, Facebook dan juga di YouTube. Jangan lupa untuk follow, tekan like, share, subscribe dan sebagainya. Dan kita punya sesi live pada pagi ini akan disimpan dalam bentuk video. Jadi jangan lupa untuk share, untuk blastkan link tu kepada kawan-kawan. Mungkin siapa yang tak sempat tengok pada pagi ini boleh ulang tengok untuk masa yang akan datang. Dia akan sentiasa ada je dekat situ. Dan okay. Jadi kiranya kami harap dengan adanya sesi live pada pagi ini mengenai remaja dan bunuh diri, kenali, fahami dan juga atasi, kami dapat create
apa create understanding lah kepada masyarakat dengan lebih baik lagi dan dengan lebih positif lagi mengenai masalah bunuh diri, dan juga kami berharap dapat create awareness mengenai mental health sebab WHO ada quote, there is no health without mental health. Jadi saya ingin mengundur diri dan ingin mengucapkan terima kasih daripada tim Putra Medcast, dan semoga berjumpa lagi di siri dan masa yang akan datang dan juga di video-video yang akan datang, insyaAllah. Itu sahajalah untuk kami, dari kami. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih banyak-banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.